Selamat sejahtera kepada Miss Siti dan kawan-kawan sekalian. Hari ini kumpulan kita akan membentangkan tentang bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca. Sekarang saya akan memberikan pengenalan terhadap bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah sejenis bahasa Melayu Polinesia di bawah keluarga bahasa Austronesia yang telah digunakan di wilayah Malaysia. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Bahasa Melayu merupakan bahasa keempat dalam turutan jumlah penutur terpenting bagi bahasa-bahasa di dunia, seperti bahasa Mandarin, bahasa Inggeris dan juga bahasa Hindu. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang sejarah bahasa Melayu. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia. Pada zaman kegemilangan zaman Kesultanan Melayu Melaka, bahasa Melayu dituturkan oleh semua pedagang dari Arab, China, India dan Eropah. Ketika itu, bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa perpaduan dan bahasa komunikasi antarabangsa. Bahasa Melayu juga dikenali sebagai bahasa Malaysia. Lingua franca merupakan bahasa dari Itali yang bererti bahasa frank. Lingua franca merupakan bahasa perantaraan yang digunakan secara sistematik untuk tujuan perhubungan antara orang-orang yang tidak sama bahasa ibunda dia, khususnya bahasa ketiga yang berbeza dari bahasa ibunda dua belah pihak. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa perdagangan untuk memudahkan perdagangan dalam urusan jual beli pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, bahasa Melayu digunakan dalam perhubungan antara kerajaan Melayu dengan kerajaan luar. Selain itu, bahasa Melayu digunakan dalam sistem pentadbiran dan pemerintahan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bahasa Melayu juga digunakan dalam hukum kanun Melaka dan telah menjadi panduan penting dalam sistem pentadbiran pada zaman Kesultanan Melayu. Di samping itu, bahasa Melayu juga menjadi bahasa persuratan, iaitu jelas dilihat pada karya-karya yang dihasilkan. Contohnya, Tufat Al-Nafis oleh Raja Ali Haji pada tahun 1885 tentang Kesultanan Johor Riau. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Hari ini saya akan membincangkan cabaran bahasa Melayu dalam menghadapi arus globalisasi dan juga bukti relevan pencemaran penggunaan bahasa Melayu. Cabaran yang pertama ialah cabaran bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Bahasa Melayu telah menghadapi cabaran apabila tahun 2003 subjek sains dan matematik dalam semua peringkat diajar dalam bahasa Inggeris. Keadaan ini telah memberi kesan terhadap kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi di Malaysia. Cabaran yang kedua ialah cabaran dalam teknologi maklumat ICT. Bidang teknologi maklumat sangat penting pada zaman ini. Malaysia telah memberi impak yang besar, terutamanya dari segi penggunaan bahasa teknologi maklumat. Bahasa teknologi maklumat yang utama ialah bahasa Inggeris. Keadaan ini memberi kesan kepada penggunaan bahasa Melayu dalam teknologi maklumat. Cabaran yang ketiga ialah mewujudkan bahasa roja dalam penggunaan bahasa Melayu. Pengaruh media elektronik kini telah merosakkan penggunaan bahasa Melayu dari segi pertuturan, ayat, istilah dan bahasa. Kerosakan bahasa Melayu yang paling teruk jelas ditunjuk oleh golongan remaja. Contohnya, wah,
Kau cuba test dulu. Nak makan sini ke atau nak tapau? Iaitu tempat makan best sangat. Yang ini semua contoh-contoh bahasa rojak. Seterusnya, saya akan membincangkan bukti relevan pencemaran penggunaan bahasa Melayu. Bukti yang pertama ialah kesan kemajuan global. Penggunaan teknologi dan internet telah banyak mengubah cara penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Budaya hidup mereka yang kini hidup dengan komputer dan internet telah menyebabkan ramai yang mengirim berita pantas seperti email dan SMS dengan menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Kemajuan global turut menyebabkan ramai memperkatakan tentang bahasa Melayu, namun kebanyakannya hanya sebagai rungutan dan dengusan yang negatif. Seterusnya, kepercayaan mereka bahawa menggunakan bahasa lain kemajuan global sebagai trend. Sebaliknya, telah merosotkan keagungan penggunaan bahasa Melayu. Bukti yang seterusnya ialah pengetahuan lemah terhadap keagungan bahasa Melayu. Kebanyakan global muda sekarang, terutamanya pelajar, didapati sangat seronok dan selesa menggunakan bahasa roja, bahasa lucah dan sebagainya. Ini menunjukkan mereka mempunyai pengetahuan yang cetar dan tidak peka terhadap bahasa yang digunakan dalam komunikasi seharian mereka. Selain itu, penggunaan bahasa pasar, bahasa sebagai bahasa seharian turut mencemar penggunaan bahasa Melayu di negara kita. Bukti yang ketiga ialah pengaruh bahasa budaya asing. Kemasukan budaya asing seperti budaya hip hop, K-pop semakin tular dalam kalangan remaja, terutamanya di pelajar Malaysia. Ia menjadi popular dengan kemunculan kumpulan muzik seperti K-pop, BTS dan sebagainya. Kemunculan muzik ini yang menggunakan penciptaan lirik bahasa pasar dan juga bahasa asing telah membawa kepada pencemaran bahasa Melayu negara kita kerana pelajar ikut dengan lirik bahasa ini lantaran lupakan bahasa asal mereka. Akhirnya, saya akan bincangkan pengaruh media massa. Media massa kini seperti radio, televisyen, kabar lebih menggunakan bahasa rojak dalam siaran mereka. Contohnya, percampuran bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dalam drama, rancangan as, ulasan, wawancara oleh orang besar dan sebagainya turut membuktikan bahawa berlakunya pencemaran bahasa Melayu di persekitaran pelajar. Akhirnya, media massa secara tak langsung mempengaruhi ramai dalam berlakunya pencemaran bahasa. Yang ini jelas bukti-bukti yang pencemaran penggunaan bahasa Melayu. Terima kasih. Tarshu dan Likin. Jadi seterusnya bagi bahagian saya akan menyatakan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan bagi memperkasa dan memartabatkan bahasa Melayu di kalangan masyarakat maupun secara dalam negara. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah untuk menggesa semua urusan rasmi dan surat menyurat di semua pejabat atau jabatan kerajaan maupun swasta supaya ini diimplementasikan dalam bahasa Melayu. Seperti mana kita dapat lihat pada masa sekarang, ramai yang terutamanya jabatan-jabatan kerajaan
suka menggunakan bahasa Inggeris dalam urusan pentadbiran mereka ataupun dalam dokumen-dokumen yang mereka gunakan dalam aktiviti seharian. Ini kerana mereka menganggap bahawa bahasa Inggeris itu merupakan bahasa yang mempunyai darjat yang tinggi kerana ia adalah bahasa antarabangsa dan ianya mempunyai suatu keunikan kerana ramai yang sekarang menggunakan bahasa Inggeris dalam kehidupan mereka, dan mereka beranggap bahawa bahasa Inggeris, kalau kita gunakan bahasa Inggeris dalam dokumen-dokumen ke ataupun urusan pentadbiran ke, ianya akan mudah difahami oleh semua. Jadi kita kena ubah tanggapan jabatan-jabatan kerajaan ataupun swasta itu yang gemar memilih bahasa Inggeris kerana mereka menganggap bahawa ianya berdarjat tinggi, dan kita kena mengubah tanggapan itu dan menggesa mereka untuk menggunakan bahasa Melayu dalam urusan-urusan seperti itu. Jadi dari salah satu segi kita dapatlah lihat bahawa bahasa Melayu diberi keutamaan dalam aktiviti ataupun urusan-urusan kerajaan. Jadi rakyat pun akan ada semangatlah untuk guna bahasa Melayu. Jadi langkah yang kedua adalah melupuskan idea pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris ataupun ianya dipanggil PPSMI. Sekarang kita dapat lihat ada di kalangan kita yang dulu belajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, tetapi pada masa sekarang ramai anak muda menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa ibunda dalam subjek sains dan matematik. Perkara ini harus diubah kerana kalau mereka gunakan bahasa ibunda untuk sains dan matematik, ianya macam tak diberi keutamaan kepada bahasa Melayu lah. Jadi mereka akan lebih faham kepada bahasa ibunda mereka, dan kalau ditanya soalan ibunda, maksud saya mereka akan lebih faham kepada bahasa ibunda dengan bahasa Inggeris. Kalau diberi soalan dalam bahasa Melayu, mereka akan macam mana? Mereka akan terpinga-pinga macam mana nak jawab. So benda itu harus diubah. Usaha memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkasakan bahasa Inggeris, iaitu MMBI, harus dibangunkan demi menjadikan bahasa Melayu lebih proaktif sebagai mangkin yang efektif demi memejat kemelut bahasa yang sedang dihadapi Malaysia kini. Jadi kita kena ubah benda tu dan menggesa supaya bahasa Melayu digunakan dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran, terutamanya dalam subjek sains dan matematik. Jadi langkah yang ketiga, yang seterusnya adalah melaksanakan aktiviti-aktiviti bahasa Melayu oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Seperti mana kita dapat lihat, Dewan Bahasa dan Pustaka memainkan peranan yang sangat tinggi dalam memartabatkan bahasa Melayu dalam negara kita. Jadi, walaupun ada beberapa aktiviti yang mereka lakukan, tetapi ianya perlu ditingkatkan lagi. Contohnya aktiviti seperti sayembara pidato antarabangsa, anjuran Kementerian Kebudayaan, Kesenian Warisan dan Pelancongan dengan Usaha-sama Radio Televisyen Malaysia, iaitu RTM. Perkara ini atau aktiviti ini dilihat berpotensi memperkenalkan bahasa kebangsaan di mata dunia. Jadi Dewan Bahasa dan Pustaka menggunakan media radio, iaitu media telekomunikasi, sebagai salah satu medium untuk menyampaikan penggunaan bahasa Melayu kepada kalangan masyarakat. Jadi orang ramai akan lebih macam mana, lebih tertarik dengan benda itu kerana mereka akan tertarik dan akan rasa bahawa penggunaan bahasa Malaysia tu atau bahasa Melayu tu lebih unik, kreatif
Jadi mereka pun terikut-ikut menggunakan bahasa Melayu dalam aktiviti seharian mereka. Jadi Dewan Bahasa dan Pustaka terutamanya harus berfikir secara kreatif dan kritis demi menaikkan imej bahasa Melayu secara holistik. Kita tengok kepada langkah keempat, iaitu langkah terakhir bagi memperkasa dan memartabatkan bahasa Melayu di kalangan masyarakat dan juga di negara kita. Langkah yang seterusnya itu ialah menggesa pihak berkuasa tempatan supaya mereka mengambil tindakan undang-undang ke atas mereka yang menggunakan bahasa rojak dalam seharian. Pada masa kini, kita biasa dapat lihat bahawa ramai yang sering menggunakan bahasa rojak dalam kehidupan seharian mereka. Bahasa rojak ni merujuk kepada percampuran bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggeris, bahasa ibunda dan sebagainya. Punca mereka ataupun sebab mereka menggunakan bahasa rojak ini adalah kerana mereka rasa percampuran bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dan sebagainya dapat memudahkan komunikasi mereka dan juga kefahaman mereka ataupun dan juga menjimatkan masa untuk melakukan komunikasi seperti menggunakan bahasa bila you nak datang sini, mereka boleh tanya bila kamu hendak mari ke sini ataupun bila kamu hendak datang sini. Tetapi mereka menggunakan bahasa rojak ini untuk menyingkatkan masa dan juga memudahkan komunikasi mereka. Perkara ini patut dielakkan sebenarnya. Ada juga perkara-perkara seperti penggunaan bahasa rojak di bangunan-bangunan, papan tanda dan sebagainya yang juga patut dibendung. Contoh seperti kita dapat lihat bangunan-bangunan restoran makanan yang menggunakan bahasa rojak seperti contohnya nama Jim at Lubuk. Jim tu adalah nama seseorang, Lubuk tu adalah tempat, dan at tu menunjukkan di mana. Jadi mereka boleh je gunakan Jim di Lubuk. Jadi mereka tak nak menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya kerana mereka tak dapat merasa keunikan tersebut untuk zaman moden sekarang. Jadi mereka tukar kepada Jim at Lubuk. So perkataan itu menjadi menarik untuk menarik perhatian pelanggan dan sebagainya. Dan ramai yang pada masa sekarang suka sangat guna bahasa rojak berbanding bahasa Melayu. Dan ini amat apa orang kata, dia menjejaskan kedudukan ataupun martabat bahasa Melayu di negara kita dan juga kalangan rakyat kita. Kan? So, secara konklusinya, semua pihak haruslah menggambling tenaga mereka demi membangunkan darjat dan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam semua urusan harian. Tidak kira urusan di pejabat atau sekolah atau dalam kelas ataupun dalam urusan pentadbiran, kerajaan, tak kiralah mana-mana. Jadi janganlah kita menjadi manusia yang khusyuk menyelami sungai pemodenan dengan mementingkan bahasa asing. Sebaliknya menidakkan kebolehan bahasa Malaysia untuk membawa kita ke mata. Melayu ada menyebut, yang kuring itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Oleh hal yang demikian, marilah kita berpijak di bumi yang nyata dengan menjaga bahasa kebangsaan kita supaya kekal memala dan tak lapuk dik hujan, tak lekang dik panas. Terima kasih.